Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi taklimat tentang pembelajaran dan pengajaran dalam talian ataupun dikenali sebagai PDP-DT. DT itu adalah stand for dalam talian ya. Dan taklimat ini adalah khas untuk pelajar-pelajar PDP-BP ambilan Jun 2020 yang saya difahamkan terdapat 3 unit iaitu Tahfiz 1, Tahfiz 2, Tahfiz 3. Dianggarkan seramai 55 pelajar. Jadi diharapkan 55 orang ni berada secara atas talian untuk mendengar taklimat ini pada petang ini. Okey, kita tengok dulu kenapa kita PDP-DT kita dilaksanakan secara atas talian. Ini adalah berdasarkan surat arahan yang bertarikh 5 Ogos 2020 itu berkenaan tata cara pengoperasian pengurusan pembukaan IPG. Dan dalam kes saya ni kita akan fokus pada tata cara pengoperasian pengurusan PDP-DT iaitu di atas talian. Dan dalam perkara 4.2 atas talian ni adalah dalam perkara 4.2. Okey, kita tengok apa dalam perkara 4.2.1 iaitu berkenaan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Dikatakan pelaksanaan aktiviti PDP secara bersemuka bagi semua program pendidikan guru iaitu program PSMP, PDPP, PDPM, PITO diubah suai untuk dikendalikan secara dalam talian. Kalau ikut dia tidak di dalam talian, dia ada pembelajaran tetap ada biasanya dalam MK, tapi untuk kes PKP ni kita akan adakan 100% di dalam talian. Kita tengok kalau sebut 100% ni apa maksud dia. Kalau PDP-DT secara atas talian ni macam mana akan kita laksanakan. Okey, 100% online dan hendaklah dijalankan secara segera. Yang pertama, tidak segera dan boleh jadi kombinasi daripada segera dan tidak segera. Boleh dua-dua, buat segera, tidak segera ataupun kombinasi antara segera dan tidak segera. Kita tengok apa maksud segera, apa maksud PDP-DT segera ni. Okey, PDP-DT yang dijalankan dalam talian secara bersemuka. Bersemuka ni maksudnya face to face. Itu makna kata lain, pelajar dan pensyarah perlu ada pada waktu yang sama. Dua-dua, pensyarah dan pelajar perlu ada di waktu yang sama, terutama mengikut jadual yang dikeluarkan lah. Kalau kelas kita 8 hingga 10, pensyarah dan pelajar mesti berada di dalam talian secara serentak. Okey, dua-dua tak boleh pelajar jadi dalam kelas, pensyarah meninggalkan tugas, tak, itu bukan PDP-DT segera. Okey, ciri dia sama seperti kelas biasa, kelas yang konvensional ni. Kecuali pelaksanaan semua aktiviti PDP berlaku secara dalam talian. Semua maknanya lecture ke ataupun menonton video ke apa berlaku di dalam talian. Ataupun apa aktiviti hands-on ke berlaku secara atas talian. Dan penyampaian maklumat dan respon pelajar berlaku dalam waktu yang ditetapkan. Respon pelajar ni maksudnya kalau pensyarah memberi tugasan, pelajar perlu menonton video. Lepas tonton video tu, pelajar mesti respon pada video tu dan benda tu perlu berlaku di dalam waktu PDP yang ditetapkan. Kalau 8 hingga 10, benda tu perlu berlaku dalam waktu yang ditetapkan. Tak boleh kalau kelas 8 hingga 10 kita respon tu berlaku pukul 12, itu tidak dipanggil PDP-DT segera. Itu dikenali sebagai tidak segera. Okey. Dalam suasana macam mana kita perlu pensyarah akan menggunakan PDP-DT segera ni? Okey, PDP-DT yang dijalankan dalam talian secara bersemuka ataupun face to face ataupun nama lain dia segera, sesuai digunakan untuk topik-topik yang memang memerlukan pensyarah untuk memberi bimbingan atau penerangan. Topik tu kalau baca sendiri tak faham, jadi yang ni sangat sesuai untuk buat PDP-DT segera. Dan yang kedua, interaksi yang tidak melebihi 2 jam ataupun interaksi yang tidak terlalu panjang lah baru kita menggunakan segera ni. Kalau interaksi panjang 2 hingga 3, 4 jam satu interaksi, itu tak sesuai menggunakan PDP-DT segera. Okey. Dalam kes macam mana lagi yang
kita disarankan menggunakan PDP-DT segera, iaitu talian dan kebolehcapaian internet. Sama ada pelajar atau pensyarah, dua-dua bagus. Kalau pensyarah bagus, student talian lambat, memang tak sesuai segerak lah. Kalau nak guna juga segerak ni, janganlah menggunakan video ke Google Meet ke. Mungkin kita boleh guna chatting, menggunakan WhatsApp ke apa ke, boleh guna segerak. WhatsApp web ke atau apa saja apps yang sesuai, boleh digunakan juga untuk PDP-DT segerak. Okey. Okey, kita tengok pula apa dia PDP-DT tidak segerak. PDP-DT yang dijalankan dalam talian secara tidak face to face atau tidak bersemuka. Maknanya benda ni berlaku di luar waktu jadual. Ditetapkan jadual 8 hingga 10 kalau ikutkan. Tapi kalau kita state satu benda tu dibuat sekali tidak segerak, pensyarah boleh tinggalkan tugasan di situ, pelajar boleh buat bila-bila masa. Maknanya tidak perlu bersemuka antara pelajar dan pensyarah, tak perlu dua-dua ada dalam kelas tu. Pensyarah tak perlu ada dalam kelas, cuma perlu ada tugasannya dalam kelas tu. Dan pelajar boleh menyiapkan tugasan, memberi respon kepada tugasan pada bila-bila masa yang dirasakan sesuai, as long tidak sampai kepada kelas berikutnya lah. Sebelum kelas berikutnya, maknanya respon tu semua dah selesai, arahan tugasan tu semua selesai dilaksanakan. Okey, jadi dalam kes yang tidak segerak ni, untuk pensyarah, arahan-arahan yang diberi dalam classroom tu, arahan tugasan atau aktiviti perlu jelas. Selain pada jelas, mesti mudah difahami supaya memudahkan pelajar laksanakan tugasan tanpa pensyarah. Maknanya tak perlu tanya pensyarah dah nak buat macam mana, nak buat macam mana. Arahan yang diberi itu sangat jelas dan tak perlu penerangan daripada pensyarah lagi. Okey, yang keempat, tugasan atau aktiviti yang dijalankan akan mewakili kehadiran pelajar. Jadi setiap tugasan dihantar tu, aktiviti ke respon yang diberi tu, itu dah boleh mewakili sebagai kehadiran pelajar pada PDP-DT yang tak segerak. Katakan kelas kita pukul 10 hingga 12, 2 jam. Kita tak ada pun pada 8 hingga 10 kita buat lepas benda tu. Tapi kita submit tugasan. Tugasan tu boleh dijadikan sebagai bukti kehadiran. Tapi adalah lebih baik kalau kita tanda tangan je kehadiran tu on time. Lepas tu nak respon pada tugasan bila-bila masa pun boleh. Itu untuk memudahkan kita nak key in kedatangan pelajar ke dalam e-tabs lah. Okey. Itu maksud PDP-DT tidak segerak. Okey, masa mana perlu menggunakan PDP-DT tidak segerak ni? Okey, PDP-DT yang dijalankan tidak bersemuka non face to face, di luar waktu, jadual lah, di luar jadual waktu, sesuai untuk topik yang cukup hanya melalui bahan baca. Maknanya topik tu tak perlu pensyarah ajar pun. Pelajar membuat bacaan sendiri, tengok video sendiri pun dia dah boleh faham kandungan pelajaran. Ini sesuai menggunakan PDP-DT tidak segerak. Dan kelebihan PDP-DT tidak segerak ni menggalakkan pelajar akses sendiri lah. Banyak belajar sendiri. Pensyarah cuma memberi problem, memberi tugasan, memberi satu isu, pelajar come out dengan respon dia, jawapan dia melalui bahan bacaan dia sendiri ataupun di Google mana-mana untuk dapat jawapan. Ini untuk pattern PDP-DT tidak segerak. Pattern ini juga sangat sesuai untuk pensyarah yang mempunyai jadual interaksi yang sangat padat. Macam semester ni, kebanyakan pensyarah kita mempunyai jadual waktu yang sampai ada 18 jam seminggu, 10 jam, 15 jam. Jadi sesuailah menggunakan PDP-DT tidak segerak ni. Kalau semua buat segerak, memang pensyarah tak akan mampu dan pelajar juga akan merasa penat dan bosan lah. Okay. Jadi itu cadangan saja masa mana untuk buat non face to face punya PDP. Okay. PDP tidak segerak dan segerak, atau kombinasi segerak dan tidak segerak. Apa dia maksud dia? Iaitu PDP-DT yang dijalankan dalam talian secara bersemuka dan juga di luar waktu.
Ini bermakna sebahagian waktu interaksi berlaku mengikut masa yang ditetapkan mengikut jadual, dan selebihnya pelajar bebas menjalankan aktiviti yang dirancang mengikut masa sendiri. Ini maksudnya kalau kelas kita 2 jam 8 hingga 10, pensyarah gunakan 1 jam bersama dengan pelajar. Mungkin dia nak bagi taklimat ke apa, pergi penerangan, dan yang selebihnya sejam lagi tu pelajar boleh buat mengikut masa sendiri. Tak semestinya sejam segera, sejam lagi tidak segera. Boleh juga setengah jam buat segera, sejam setengah tidak segera. Pasal dia segera tidak segera ni dia ada wajaran yang perlu kita ikut. Okey, nanti saya akan terangkan tentang wajaran berapa segera, berapa tidak segera. Okey, penyampaian maklumat dan respon pelajar berlaku dalam waktu yang ditetapkan dan juga di luar waktu. Jadi respon-respon semua boleh berlaku dalam waktu segera tu ataupun di luar waktu segera, selagi tidak sampai kelas berikutnya. Okey, itu dia punya time limit dia. Okey, kita tengok tata cara dari segi penggunaan platform. Perkara B, pelaksanaan PDP secara dalam talian perlu menggunakan platform pembelajaran digital yang berstruktur dan sistematik seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Jadi dua ni yang dicadangkan perlu. Dalam kes DIPG KDRI, kita mewajibkan semua pensyarah menggunakan Google Classroom. Pasal untuk memudahkan pengurusan, semua diwajibkan menggunakan Google Classroom. Jadi kalau pensyarah menggunakan Google Classroom, jadi pelajar pun wajib kena tahu Google Classroom. Okey, boleh ke kita menggunakan platform lain? Boleh. Platform lain boleh digunakan sebagai platform sokongan. Contohnya lain-lain aplikasi apa dia? Media sosial lah, biasa WhatsApp web, Telegram kita boleh guna. Platform sokongan lain apa lagi? Padlet, Edmodo, Schoology, boleh guna, tetapi dengan syarat Google Classroom ni jadi platform utama dan yang lain-lain sebagai support. Contoh, semua tugasan apa kehadiran duduk dalam Google Classroom. Bila sampai time nak real time chatting, kita pergi menggunakan WhatsApp web. Jadi boleh sebagai supporting kepada Google Classroom. Okey, dan benda ni perlu digunakan secara sama ada secara segera atau tidak segera, atau kombinasi dua-dua tu. Boleh pilih mana-mana. Okey, itu platform mesti menggunakan Google Classroom. Okey, bagaimana peratusan yang perlu kita pilih? Okey, dalam perkara D, PDP dalam talian saya segera hendaklah tidak melebihi 40%. Yang segera ni, contoh, kalau kelas kita 10, contohlah 10 jam, kan? Mesti tidak boleh melebihi 4 jam. Kalau 10 jam tak boleh lebih 4 jam buat segera. Ini maknanya dalam erti kata lain, PDP-DT segera, tidak segera boleh dilakukan paling maksimum 60% yang tidak segera. Paling kurang kena buat 60% ataupun boleh lebih 70%. Kalau kita buat 70% tidak segera, 30% segera. Maknanya segera ni tidak boleh lebih daripada 40%. Kalau buat 30% boleh, 35% boleh. In fact nak buat 20% pun segera boleh. Mengikut kesesuaian lah. Okey, PDP-DT tidak segera 60%. Bukan bermakna kita buat 60%, kita boleh buat 70%. Tidak segera. Okey, itu syarat pertama. Segera tidak lebih 40%. Tidak segera tidak boleh kurang daripada 60% lah. Mungkin lebih. Dan jam PDP sehari tidak boleh lebih pada 6 jam sehari. Tak kira segera tak segera ni, dia punya jadual waktu mesti di arrange. Belajar tak boleh lebih pada 6 jam sehari yang dalam jadual waktu. 2 dalam jadual. Tak boleh lebih supaya tak nak bagi pelajar penat berdepan dengan komputer sepanjang hari. Okay, contoh, kalau jika bersemuka, biasa interaksi yang ada dalam MK kebanyakannya 45 jam. Ada yang 30 jam, ada yang 60 jam.
Kita ambil interaksi 45 jam ataupun kalau kebiasaan 3 jam seminggu. 3 jam seminggu ni, jadi untuk buat segerak tak boleh buat lebih pada 18 jam. Kurang tak apa, lebih tak boleh. Okey. Jika kita ambil roughly secara ringkas, jika interaksi 3 jam seminggu, jadi kita boleh buat 1 jam segerak, 2 jam tidak segerak. Ini berapa peratus dah? Mungkin dalam 35% je kot. Tak sampai lagi. Okey, jadi boleh buat 1 jam segerak, 2 jam tidak segerak. Kalau kita 4 jam seminggu, kita buat 2 jam segerak, 2 jam tidak segerak, tak lepas. Pasal itu dah 50%. Okey. Okey, itu kedudukan segerak dan tak segerak. Dia punya petua jangan lebih pada 40%. Okey. Okey, ini untuk MK untuk yang menggunakan MK lah. PDPP kalau dalam keadaan biasa bukan masa PKP, di dalam MK dia sendiri pun dah ada online. Dia menggunakan definisi blended learning. Kalau MK tu menggunakan blended learning. Jadi kita kena faham apa itu blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka fizikal ni, kelas, digabung dengan pembelajaran secara atas talian yang dilaksanakan secara tidak segerak. Bukan segerak. Yang pembelajaran ini dilaksanakan secara tidak bersemuka lah. Mana pensyarah meninggalkan tugasan je, pelajar melaksanakan tugasan berikut. Jadi kita tengok. Okey, contoh. Ini pembelajaran bersemuka. Kita ada 32 jam. 20 jam kuliah, 12 jam tutorial. Katakan ini dipanggil bersemuka, fizikal, masuk dalam kelas. Okey. Jadi yang pembelajaran ni yang tidak bersemuka. Okey. Tidak bersemuka ada 22 jam. Jadi yang mana nak pakai segerak tak? Kita yang 32 jam ni memang dah kena buat online. Yang mana nak buat segerak tak segerak, kita mesti ambil 40% je. 40% je daripada 32 ni perlu dilakukan segerak. Tak boleh lebih. Kita kira kalau 32, okey. 32 kali 0.4. Okey. Jadi dalam 12.8 jam je boleh dilakukan secara segerak. Kurang tak apa. Mungkin kita buat 8 jam je ke segerak, yang lebih tu semua tidak segerak. Ditambah lagi 22 jam tu buat tidak segerak juga. Yang belah sini memang kena buat tidak segerak dan tidak masuk ke dalam jadual waktu yang ni ya. Yang ni tak masuk dalam jadual waktu, yang ni je masuk dalam jadual waktu. Okey. Okey, bahan taklimat yang ini boleh didapati di alamat berikut. Jadi semua orang boleh ambil lah kat sini. BLY/PDPP0620. Okey, yang tadi kita dah bincang yang ni, semua diwajibkan menggunakan Google Classroom. Tapi Google Classroom pun kena tahu, kena pakai Google Classroom mana. Pasal kebanyakan orang menggunakan Google Classroom yang menggunakan domain gmail.com yang tu kita tak terima. Itu adalah yang personal. Kita menggunakan domain private, iaitu yang merah tu ipgkdri.edu.my. Jadi semua pelajar kita 55 orang ni akan diberi ID. Setiap orang diberi ID menggunakan domain ipgkdri.edu.my. Dan kita beri juga dua ID. Satu ID yang ipgkdri, satu lagi yang pembelajaran. Kerana saya tak risau kemungkinan semester depan kita dah tak guna ipgkdri.edu.my dan distandardiskan menggunakan pembelajaran.edu.my. Sebab yang domain pembelajaran.edu.my ni digunakan pakai oleh kebanyakan 27 IPG lah. Mana-mana IPG yang tidak mempunyai domain sendiri dia menggunakan pembelajaran.edu.my. MOEDL ni adalah yang para pelajar semua dah ada di sekolah, macam-macam punya ID sendiri, boleh guna ID itulah. Ini biasa digunakan kursus-kursus luar lah. Jadi kami di IPG KDRI pun mempunyai domain ni dan kita guna untuk kursus-kursus luar je lah. Okay. Jadi yang penting kami akan sediakan ID ipgkdri.edu.my dan ID pembelajaran.edu.my.
Tapi akan digunakan untuk PDP semester ni adalah menggunakan domain ipgkdi.edu.my. Okay. Ini contoh ID yang telah didaftarkan. Contoh yang pertama ni dari Tafiz 1, ambilan 0620 Ahmad Khalil bin Muhammad Din. Dia punya ID 300-kali @ipgkdi.edu.my. Dia punya password adalah ipgkdi 300. Ini biasa nombor siri dia, 300 nombor siri. Jadi password dia akan jadi 300. Kalau nombor siri kita 310, password kita pun 310. Okey, di mana nak dapat ID ni? Jadi anda semua perlu akses ke laman ni bly/pdpp0620 dan dalam ni lah sila ambil senarai. Nama dia ID pelajar PDPP Jun 2020. Yang ni PPSMP bukan, ini untuk pelajar PPSMP. Ambil yang ni. Dapatkan ID. Bila dah dapat ID, dapat password, perlu pergi ke mana? Okey. Macam mana cara nak guna ID ni? Kita cara nak masuk ke Google Classroom. Nak masuk ke Google Classroom, kita type URL google.com ataupun google.com.my pun boleh. Bila kita type sini, dia akan keluar ni di tepi. Kalau tengok di kanan ni, tepi kanan ni, keluar yang ni keluar ikon. Kalau dah ada gambar, bermakna kita sedang menggunakan akaun lain. Dah ada akaun gunakan, dia punya G Suite account. Ini kita panggil G Suite account. Dan kalau in case dah ada gambar ni, better kita sign out dulu. Sign out dulu. Lepas sign out, apa perlu buat? Bila sign out, kita sign in balik. Bila sign in balik, masukkan ID kita tu, type betul-betul, tekan next, masukkan password, tekan next. Okey, bila dah tu, dia akan keluar gambar. Tak ada gambar lagi lah. Kalau first time buka tak ada gambar, kita yang kena masukkan gambar. Keluar gambar baru. Dan kita klik pada launcher ni, Google Launcher ni, kita cari Classroom. Bila klik Classroom, okey, kita join class. Kalau yang join class ni duduk di penjuru atas ni biasanya. Kita klik plus button ni, join class. Join class. Jadi kita akan dapatkan class code. Ini dipanggil class code. Setiap kelas di IPG KDI ada class code. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena minta class code dengan pensyarah masing-masing untuk masuk ke Google Classroom. Jadi masukkan class code di sini, kita tekan, dia akan masuk ke kelas. Untuk pengetahuan PLV, PV, SI ni, anda semua boleh gunakan class code ni untuk belajar Google Classroom. Asas menggunakan Google Classroom. Jadi kalau boleh ikut, terus boleh gunakan class code ni. Jadi untuk setiap kelas yang anda kena ikuti dengan pensyarah, perlu minta class code untuk menggunakan Google Classroom. Okey, bila masuk ke class code, tekan dia enter nanti. Okey, jadi akan masuklah ke Google Classroom. Okey. Okay, dalam Google Classroom, apa yang perlu anda buat dulu? Yang pertama, 3 perkara utama yang perlu ada. Yang perlu kita cakna lah. Okay, yang pertama, kehadiran pelajar. Dalam Google Classroom tu, kena ada kehadiran pelajar yang boleh dibuktikan. Maksudnya pelajar tu masuk kelas, berlaku interaksi, berlaku aktiviti yang dijalankan. Kehadiran setiap minggu perlu dapat dibuktikan melalui aktiviti yang dijalankan melalui kehadiran. Kehadiran mengikut jadual waktu. Kehadiran nak strike kat mana? Mesti dekat Google Classroom. Boleh juga kehadiran tidak mengikut jadual. Kalau yang ni dalam kes ni, kehadiran itu adalah berdasarkan hantaran tugas assignment yang kita hantar dalam Google Classroom, kelas komen yang ditinggalkan dalam material, kelas komen yang ditinggalkan pada assignment, pelibatan dalam Google Meet dan sebagainya. Kalau tak nak guna Google Meet, guna WhatsApp web pun boleh guna, tapi yang ni susah sikit untuk dibuktikan. Tapi kalau kita menggunakan kehadiran mengikut jadual dalam Google Classroom, nanti saya akan tunjuk macam mana dalam Google Classroom untuk stripe kehadiran. Okay, yang pertama perlu ada kehadiran, kena jaga. Kehadiran ada 2 cara, iaitu kita tekan turn in dalam Google Classroom. Yang pertama, ini yang paling efektif lah.
Yang kedua, kehadiran tidak mengikut jadual. Ini maksudnya kita boleh turn in kehadiran tu. Kalau kita ke kelas kita 8 hingga 10, kita turn in kehadiran tu pukul 11. Itu yang dalam kes bawah ni. Tapi dalam kes ni biasanya kehadiran kita kalau ikut kita tak masuk dah 8 hingga 10 tu kita dah tak masuk kelas. Tapi kita strike kehadiran tu pada pukul 12. Ini dalam kes bawah. Yang ni yang penting adalah antara tugas assignment yang kita buat tu, kelas komen yang kita tinggalkan dalam kelas tu, kelas komen assignment dan pelibatan lain-lain tu. Ini adalah kes kedua. Okey, ini bentuk kehadiran dalam Google Classroom. Contoh minggu 1, 23, 27. Kehadiran, just klik, pilih hadir, tekan turn in. That's all. Itu je perlu buat. Kalau kelas kita pukul 8, kita masuk, ataupun awal sikit pun tak apa. Kita pergi dekat minggu yang terlibat tu, minggu 1, 23, 27. Ni kehadiran kita. Kita klik hadir, tekan turn in. Itu je kehadiran mengikut jadual waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyampaian PDPDT itu mesti mendapat respon pelajar. Jadi pensyarah akan meninggalkan artikel ke, mengarahkan kita melihat video, tayangan video. Mungkin juga pensyarah sediakan video YouTube yang sesuai dengan topik kita, meninggalkan PDF file untuk dijadikan bahan bacaan. Jadi nak tahu ni kita baca ke tidak ni, jadi setelah ikut arahan, sama ada kita kena baca slide ke, kena baca PDF file ke, Word ke, ataupun tengok video ke. Lepas kita tengok tu, pelajar guna kelas komen untuk beri respon terhadap bahan yang diberi. Itu adalah bukti. Mesti bila dah tengok video, baca artikel ke, tinggalkan kelas komen. Boleh gunakan WhatsApp group juga untuk respon pelajar pada bahan. Itu kalau biasa segerak lah. WhatsApp group ni aktiviti segerak, pelajar dan pensyarah nak berkomunikasi menggunakan WhatsApp web pun boleh. Kalau menggunakan Google Meet, lecturer lecture melalui Google Meet ni jadi dua-dualah pensyarah dan pelajar perlu menguasai cara menggunakan Google Meet dengan sebaik mungkin. Kerana terutamanya pensyarah kena gunakan presentation mode lah. Dia buka PowerPoint ni, dia boleh present pada pelajar. Jadi yang penting adalah respon pelajar ni. Yang paling kurang yang kita boleh buat adalah meninggalkan kelas komen pada bahan-bahan yang diberi oleh pensyarah. Okey. Nombor 1 kehadiran, nombor 2 mesti tinggalkan respon pada bahan yang diberi oleh pensyarah. Okey, ini contoh respon. Kata ini bahan-bahan yang diberikan di dalam Google Classroom, kita type je komen dalam ni, submit je, tekan sini. Ini contoh. Ini dia akan keluar nama kita. Okey, ini okey faham. Kalau boleh janganlah type okey faham je. Kalau boleh rumus sikit apa, 2-3 item, panjang sikit kalau boleh. Okey, itu respon pelajar. Kita tengok pula. Tadi yang pertama kehadiran, yang kedua respon pelajar terhadap bahan-bahan yang diberi. Yang ketiga aktiviti. Aktiviti PDPDT sesuai dengan jam interaksi dan dapat dibuktikan. Okey, aktiviti yang kita hantar tu, contohnya pensyarah mengarahkan kita melihat video dan kita perlu membuat review terhadap video tersebut. Jadi pensyarah akan beri satu Google Doc kepada setiap pelajar dan pelajar akan buat review di situ dan hantar je lah, submit. Boleh juga menggunakan Google Doc, slide drawing, Jambox, Padlet untuk melakar, menyusun atur dan perkataan yang diberi oleh pensyarah lah. Ini bergantunglah macam mana pensyarah nak gunakan aktiviti ni. Tapi yang paling mudah, pensyarah meninggalkan artikel ke, video ke, dan pelajar membuat review daripada bahan bacaan dia atau tontonan dia tu. Dia buat review menggunakan Google Doc yang disediakan oleh pensyarah untuk setiap pelajar. Okay. Selain pada tu, kita boleh menggunakan juga Google Form, letak kuis pendek ke dalam tu sebagai aktiviti. Contoh kuis 10 soalan ke, kuis 5 soalan ke, boleh tinggalkan menggunakan Google Form. Dan lain-lain third party application lah. Tu, contohnya Padlet, boleh gunakan Quizzes, Kahoot ke, ataupun Jambox dan sebagainya lah. Ataupun guna yang sedia ada, yang ada dalam ni, Doc, Slide, Sheet, Drawing, Form.
Okey, ini contoh aktiviti pelajar. Okey, ini contoh. Berdasarkan slide PowerPoint yang disediakan, anda dikenalkan membuat ringkasan tentang ini tajuk dia, definition and concept of innovation process, model of innovation in education. Sila guna Google Doc yang disediakan di bawah. Jadi bila kita buat summary, kita akan bila kita turn in, dia akan keluar bilangan pelajar yang sudah menghantar tugas. Jadi ini akan menjadi bukti PDP kita lah. Okey, itu aktiviti pelajar. Okey. Jadi biasanya GC di IPG KDRI ini format yang kita guna. Yang pertama biasanya ada maklumat khusus, dalam tu pensyarah akan letak rancangan ringkasan mengajar RMK, rancangan semester, PT 0501 rancangan semester, topik-topik apa senarai topik yang akan dia belajar, dan jadual waktu pensyarah pun akan dimasukkan, dan soalan-soalan kerja khusus yang telah diverifikasi dah valid. Pensyarah akan masukkan soalan kerja khusus yang telah disahkan, dan rubrik akan diletakkan di ruangan. Dan inilah minggu 1, contoh tak ada berapa. Yang penting kehadiran, ada bahan, ada aktiviti, last kali di ending dengan exit class. Ini pattern Google Classroom. Dan seterusnya untuk minggu-minggu berikutnya gitu juga. Okey, ini topik minggu keberapa ni. Dalam ni ada kehadiran, ada aktiviti yang perlu dilaksanakan. Ini kalau interaksi kita ada 2 interaksi seminggu. Kelas kata satu subjek tu ada kelas dia hari Senin sejam, hari Rabu 2 jam. Contoh, jadi satu kehadiran untuk hari Senin, satu kehadiran untuk hari Rabu. Dan setiap kehadiran ni ada aktiviti dia. Setiap kehadiran ada aktiviti, dan di penghujung ni di ending dengan exit class. Jadi itulah format yang kita gunakan. Jadi setakat ni saya rasa sudah cukup untuk kegunaan pelajar-pelajar PDPP untuk mengikuti PDPDT secara atas talian untuk semester ini. Sekian, terima kasih.